Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita sambung semula siri menghayati doa yang ke-10. Kita telah lalui 9 siri dan ini adalah merupakan siri yang ke-10. Pada siri yang ke-10 ini saya ingin menyebut beberapa hal tentang doa lagi, iaitu antara contoh ataupun teladan yang ditunjukkan oleh Al-Quran ketika kita berdoa ialah dengan menzahirkan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggambarkan kedaifan dan kelemahan diri kita supaya Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa kita. Ini ada contoh yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Antaranya kalau kita baca Al-Quran ialah kisah Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS ke Madian, dan ketika itu beliau lari daripada ancaman Firaun dan sampai ke Madian. Nabi Musa ni dia seorang yang sensitif, dia tak boleh tengok orang dalam keadaan dizalimi ataupun ditindas. Di Madian, Nabi Musa AS melihat dua orang wanita yang sedang mengambil air dan dia telah menolong wanita berkenaan. Dua orang anak dara lah ambil air. Panjang ceritanya, tapi saya nak pergi pada doa dia yang selalu juga saya baca. Dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Musa AS ini. Allah menyatakan, فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. فَسَقَى لَهُمَا, Nabi Musa tolong dua orang tadi. Ini pun salah satu sebab doa mustajab ialah dengan kita membuat sesuatu yang baik yang Allah suka. فَسَقَى لَهُمَا Summa tawalla ila dhil, kepada tolong. At that time he was very exhausted. Dia begitu letih, perjalanan dia jauh. Dia tolong perempuan berkenaan. Bila dia tolong dua perempuan berkenaan, kemudian setelah dia tolong, dia pergi ke bawah pokok tempat teduh, dia berteduh. Summa tawalla ila dhil, kepada dia pergi tempat teduh. Faqal, kepada dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, lima anzalta ilayya min khairin faqir, dengan apa yang engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan, sangat fakir, yakni sangat memerlukan. Yakni aku, ya Tuhan, sangat memerlukan kepada sebarang kebaikan yang kau turunkan. Ketika itu he was alone. Dia pergi ke sana bawa diri dia. Dan sesiapa yang membaca surah Al-Qasas ini, dia akan lihat selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala terus menerima doa Nabi Musa. Dengan perempuan ini datang menjemput bapa mereka, jemput Nabi Musa, kemudian menjadi tetamu bapaknya, kemudian dapat berkahwin dengan salah seorang daripada perempuan yang beliau tolong itu. Ini juga bagaimana Allah Ta'ala ceritakan soal ungkapan yang menggambarkan kerendah diri, keadaan kesusahan diri orang yang berdoa. Kalau kita nak lihat dalam lain, dalam surah Maryam, bagaimana Nabi Zakaria AS ketika berdoa kepada Tuhan, mengadu tentang nasib dirinya. Qala Rabbi inni wahana al-'azm washta'ala ra'su shayba washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Qala Rabbi inni wahana al-'azm, wahai Tuhanku, inni wahanal 'azm, aku ni telah lemahlah tulang belulang. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, kepala pun dah putih.
tua dah aku ni. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tak pernahlah pula aku tak bergembira, tak puas hati dengan doa aku ketika aku berdoa padamu. Yang ni aku sentiasa reda dengan pemberianmu. I have never been in my supplication, in my doa, unhappy. Aku tak pernah, ya Allah, tak puas hati bila doa saja. Aku sentiasa aku menikmati doa ni. Itu bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dia gambarkan keadaan diri dia, kesusahan dia. Ini juga salah satu contoh kepada kita apabila kita nak berdoa pada Allah. Maksudnya, kita boleh ketika doa pada Allah, ya Allah, aku ni sakit, ya Allah, susah, ya Allah. Allah tahu hal kita. Tapi bila kita merintih, kita gambarkan keadaan kita. Macam Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku ni ditimpa dalam keadaan yang disentuh oleh kemudaratan, kesusahan. Sedangkan engkau itu maha penyayang di kalangan yang penyayang. Seperti mana yang telah kita sebut sebelum ni. Dia merintih menceritakan keadaan diri dia. Macam itulah juga kita di dalam doa. Bolehlah kita boleh untuk kata, ya Allah, susah aku ni, sakit, anak-anak pun susah, umpamanya. Ya Allah, aku ni umur dah tua, anak-anak pun pendapatan kurang. Tolonglah bagi rezeki pada kami. Itu semua boleh. Ya Allah, aku ni sakit, keadaan keuangan pun kurang, tubuh pun tak sihat, orang pun hina aku, umpamanya. Kesianlah kepada aku. Boleh tak? Boleh. Kerana itu adalah merupakan contoh teladan yang ditunjukkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam ketika berdoa. Yakni kita menyebut tentang keadaan diri kita ketika kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini ramai orang yang doa ni macam ni lah. Orang yang selalu berdoa pada Allah, dia akan tahu macam mana nak doa pada Allah. Pasal dia selalu berbicara dengan Allah. Sebab tu kita ni hari-hari kita kena doa pada Allah. Allah bagikan, nanti kita akan sebut siri-siri yang akan datang ni, waktu-waktu yang mustajab doa. Dan kita akan sebut juga apakah doa-doa yang diajar oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini contoh-contoh yang saya sebut ni ialah untuk menggambarkan supaya kita dapat apply benda yang sama ketika kita doa pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita. Para anbiya alaihissalatu wassalam macam Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam ayat 4 tadi, tengok macam mana disebut. Allah tahu hal hamba, tapi dia sebut Rabbi inni wahadal 'azm. Wahai Tuhanku, lemahlah tulang belulangku. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Kepala pun dah putih dah. Uban aku ni. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tak benar ya Tuhanku. Aku tak suka dengan doa yang aku doa padamu. Allah suka hamba rendah diri macam tu. Sama juga Nabi Musa tadi sebut bahawa saja summa tawalla ila dhill faqal rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku ini apa sajalah kebaikan yang kau turunkan padaku, faqir, aku sangat memerlukan. Maka kita ambil contoh-contoh itu untuk kita laksanakan doa di dalam hidup kita. Cerita pada Allah, bangun malam-malam. Allah maha tahu hamba-Nya.
Tapi dia mahu kita merintih padanya. Dia tahu keadaan diri kita. Kemudian dia mahu supaya kita bagi tahu, ya Allah, sakitlah ya Allah. Ataupun ya Allah, susahlah ya Allah. Macam keadaan aku ni. Sekian-sekian dia tahu. Tapi bila kita merintih padanya, bererti kita, kalau dalam bahasa kampung kita ni, kita, hari itu saya sebut ilhah, kita merayu. Kita bermanjalah dengan dia. Sebut cerita keadaan diri kita. Allah Azza wa Jalla suka hal yang seperti ini jika dilakukan ataupun dibuat oleh hamba. Okey. Tadi saya terlepas satu perkara saya nak sebut juga. Antara perkara yang boleh dilakukan dalam doa, mungkin ada yang tanya, boleh tak kita minta supaya orang lain tolong doa pada kita? Kita boleh minta orang lain tolong doa pada kita, tapi kita juga berdoa pada Allah. Boleh minta kerana terutama orang-orang yang saleh, yang kita percaya doa dia mustajab ataupun dia dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Kita minta dia doa untuk kita. Para sahabat radhiyallahu anhu, apabila berlakunya kemarau sangat, mereka minta Nabi SAW duduk atas mimbar. Nabi SAW berdoa. Abu Hurairah pernah minta supaya Nabi doa supaya Allah beri hidayah kepada ibu dia. Dan Nabi doa supaya Allah bagi hidayah pada ibu dia. Boleh bila kita jumpa orang yang saleh, kita minta dia doa. Sebab tu kita bawa anak-anak untuk ditahnik oleh orang. Orang suruh juga saya tahnik ni, tapi saya bukan orang saleh. Saya mungkin dah orang sangka baik je, saya pun tahnik je. Tapi orang saleh ni bukan kerana dia mufti ataupun kerana dia ustaz. Orang saleh kerana dia saleh dengan Allah Ta'ala. Dia dekat dengan Allah Ta'ala. Selalu beribadah, selalu beristighfar. Selalu berhubung dengan Allah Jalla wa'ala. Kita tengok orang yang macam tu, kalau pada sangkaan kita lah, Allah lebih tahu siapa yang saleh kalangan hamba-hambanya. Kita mintalah dia doa untuk kita. Boleh. Kerana ini ada di dalam riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Satu lagi ialah, boleh juga kita berdoa dengan menyebut nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Baru-baru ni dalam kuliah saya di Bulughul Maram, saya sebut hal ni. Yang ni salah satu cara doa, kita sebut nikmat yang Allah pernah beri pada kita. Supaya Allah menyambung nikmat itu ataupun menambah nikmat dia. Sebagai tanda syukur kita pada dia. Contoh yang disebut dalam surah Ali Imran. Allah ajak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan jantung hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Itu kita sebut. Setelah engkau petunjuk pada kami. Yakni kita cerita tentang petunjuk nikmat sebelum ini, dan kita sebut, kita minta yang baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut juga baru ni doa Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia di kalangan orang saleh, disebut nikmat Allah di dunia kepada dia. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Rabbi qad ataitani minal mulk, wahai Tuhan, kau telah berikan kepadaku daripada kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, kau telah ajarku mimpi-mimpi, macam mana mentakwilkan mimpi. Fatiras samawati wal ardh, engkaulah pencipta penghias langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindung aku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima, matikanlah aku sebagai orang muslim. Baru dia minta. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku di kalangan orang saleh. Disebut nikmat-nikmat Allah pada dia.
Dia sebut nikmat-nikmat Allah pada dia. Sebab tu kita pun dalam doa boleh sebut, Ya Allah, kau telah bagikan banyak nikmat engkau padaku. Sebelum ni kau telah berikan kepada aku anak-anakku sihat. Teruslah bagi mereka sihat, Ya Allah. Ya Allah, sebelum ni kau telah beri kejayaan kepada aku. Berilah kejayaan itu berterusan, Ya Allah. Boleh di dalam doa kita pada Allah. Kerana itu adalah merupakan contoh yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah antara perkara yang boleh kita kongsikan pada pagi ini. Tapi saya nak sebut juga satu hal supaya kita tidak terlepas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi ni banyak hadis berhubungan doa. Al-Imam Tirmizi riwayat dalam Sunan. Hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikunna ay yab'athallahu 'alaykum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi yang tanganku demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni Allah Jalla wa Ala, la ta'murunna bil ma'ruf, kamu hendaklah sungguh-sungguh menyuruh pada yang ma'ruf, wala tanhaunna 'anil munkar, dan kamu hendaklah sungguh-sungguh mencegah munkar. Au la yushikunna an yab'athallahu 'alaikum iqaban, ataupun nanti Allah Ta'ala akan hantarkan pada kamu satu iqab, satu balasan kerana tak menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar tu. Allah hantar balasan pada kamu. Dengan balasan tu, summa tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kamu doa pada dia dan tak diterima lagi doa kamu. Ini pun nak kena jaga-jaga. Kadang-kadang kita tak menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah mungkar, sehingga mungkar itu menyebabkan Allah turun balak pada kita. Masa tu kita doa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima dah. Sebab kita telah engkar pada arahan dia yang awal. Kita engkar. Sebab maka dengan itu, maka kita juga hendaklah sentiasa menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Kadang-kadang kita duduk ni, nak cerita rakan-rakan kita yang kadang-kadang duduk serumah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan tu buat mungkar dalam rumah dia. Dia biar je mungkar. Ni yang duduk satu rumah dengan rakan-rakan ni, kita biar je mungkar yang dia buat tu. Dia buat benda-benda yang jelas-jelas maksiat depan mata kita. Kita tak suruh dia, tak larang dia. Dia tak solat, dia tak apa, kita tak larang. Akhirnya Allah turunkan balak di rumah kita tu. Kemudian kita duk minta, Ya Allah, angkatlah bala ni. Masa tu Allah Ta'ala tak angkat bala tu. Kerana kita telah melakukan suatu hal yang menyebabkan Allah Ta'ala murka pada kita. Sebab itu, antara salah satu sebab doa manusia ni tak mustajab, kita kaum muslimin lah, kita tengok macam-macam kita doa minta supaya Allah Ta'ala angkat masalah yang berlaku pada orang Islam di merata dunia. Bukan Allah Ta'ala tak dengar doa kita, tapi kita telah biarkan umat ini menjadi rosak. Kita biar umat di Palestin, kita biar semua umat-umat yang berlaku macam-macam. Kemudian kita minta pada Allah angkat masalah yang telah menimpa kita. Nabi SAW bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala tak terima mustajab doa kita, disebabkan keingkaran kita pada Allah Ta'ala di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Okey, yang berikutnya ialah, saya nak sebut juga ialah soal tadi tentang antara benda yang boleh menyebabkan mustajab doa ialah apabila kita berusaha menjauhkan diri daripada maksiat. Allah Ta'ala ni terima doa semua hamba, tapi lagi mana hamba tu dia menjauhkan diri pada maksiat ataupun dia beristighfar banyak-banyak,
Sebab tu bila kita nak doa, kita istighfar. Minta ampun pada kita ada dosa. Minta ampun ke Allah banyak-banyak. Minta ampun kepada dia. Kemudian kita berdoa kepada dia. Di dalam Al-Quran Allah kata, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang hanya Allah terima daripada orang-orang yang bertakwa. Yang ni kalau orang yang bertakwa, subhanallah, diangkat, Allah terima, mustajab doa dia. Dan kalaupun tak, kita istighfar banyak-banyak. Kita tahu kita pendosa, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bila kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, semua nikmat-nikmat yang lain akan datang. Ini kadang-kadang tidak dipahami oleh sebahagian orang. Dia tak tahu bahawasanya penyelesaian kepada masalah dalam hidup ni ialah dengan beristighfar. Bukan pergi jumpa kaunselor, bukan tak boleh. Tapi sebenarnya stres yang ramai orang ada ni, dia kena istighfar pada Allah. Istighfar tu bukan sekadar dia pegang tasbih astagfirullah tanpa dia ada rasa apa-apa. Dengan penuh kehinaan diri, dia tak rasa. Kenalah dia rasa kehinaan diri. Memang rasa benar-benar dalam jantung hatinya memohon keampunan pada Allah. Terutama pada waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh. Kita kalau orang tu dia sebelum subuh sentiasa istighfar pada Allah, dia akan tengok keajaiban dalam hidup dia. Dia akan tengok keajaiban dalam hidup dia. Dia akan tengok bagaimana Allah mendatangkan apa-apa yang dia sangka dan dia tak sangka daripada nikmat-nikmat yang banyak. Sebahagian orang kita tengok kerja dia tak banyak, tapi nikmat Allah banyak kepada dia. Bayangkan umat Nabi Nuh AS, yang selalu saya ulang cerita ni. Umat Nabi Nuh AS lama lawan Nabi Nuh. Pun begitu Nabi Nuh beritahu mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata kepada mereka, mintalah ampun pada Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan itu ghaffara. Dia maha pengampun. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Kalau kamu minta ampun, dia hantar langit ke atas kamu. Yakni dia hantar hujan yang lebat. Yakni dengan dia hantar hujan, tak kemarau. Yakni dia berikan keberkatan, dia turun nikmat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan membanyakkan kamu dengan harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan jadikan bagi kamu taman-taman dan dia akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Maksudnya kalau orang banyak istighfar ni, akan datanglah rezeki kat dia. Ramai orang petua rezeki, orang kata bubuh yang tu, bubuh yang ni, baca yang tu, baca yang ni. Tak apalah, boleh. Sebahagian kalau doa boleh. Tapi rezeki yang paling, perkara yang paling mendatangkan rezeki pada hamba ialah dengan membanyakkan istighfar. Membanyakkan istighfar. Saya sebut hal ni pada diri saya dan ramai orang juga. Tak ada orang yang beristighfar sehari sampai beratus ribu kali, melainkan dia akan lihat keajaiban rezeki yang Allah beri pada dia. Banyak kali itu bukan banyak kali sekadar nak kira bagi tengok, dah 1000 dah. Bukan macam tu. Tapi istighfar yang benar-benar istighfar. Istighfar yang benar-benar minta ampun pada Allah. Setiap hari dia sebut begitu banyak minta ampun pada Allah, dia akan tengoklah bagaimana Allah datangkan rezeki dia. Kadang-kadang kita tengok benda ni macam simple kan, bagi tahu hal ni. Quran yang bagi tahu, bukan buku senjata tok lebay ke apa, tak. Quran yang bagi tahu, banyak tempat Quran bagi tahu hal ini. Nabi SAW bagi tahu. Tapi kadang-kadang orang walaupun dia tahu ni, dia gagal buat benda tu. Tapi bila dia buat pun dia tak rasa dia minta ampun kepada Allah. Dia buat 10-20 kali dia rasa ni. Ataupun dia buat hanya fikir
Mana rezeki ya, mana rezeki mari. Dia bukan demikian. Hamba tu minta humble dulu, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Rasa berdosa kita pada Allah. Banyak benda yang kita langgar. Siapa sajalah kita ni, langgar banyak arahan Allah. Yang Allah suruh. Kekurangan-kekurangan kita pada hak Allah banyak kita. Tak kira lah siapa. Mufti ke, syekh ke, siapa pun sama. Allah lebih tahu. Kadang-kadang yang sapu sampah tu lebih istighfar pada Allah. Dengan manusia, dengan hamba, minta ampun pada Allah. Ini bukan jaminan daripada ustaz. Ni ambil yang ni, kamu baca, pergi berniaga banyak dapat duit. No. Ini jaminan dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Nuh ni. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan bagi turunkan hujan yang lebat dengan istighfar dan membanyakkan harta benda dan anak pinak. Kan? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia bagi untuk kamu taman-taman, yakni kebun-kebun, dan bagi kamu sungai-sungai. Subhanallah. Maksudnya bagi aset lah. Kamu banyaklah aset kamu. Tak kira lah harta, kereta, duit ke. Allah bagi dengan banyak istighfar. Istighfar lah. Sebagian orang mari kita begitu dia istighfar. Dia kata tu duk istighfar kat lah. Tapi tak nampak ke lah. Astaghfirullahaladzim. Ini janji Allah. Kalau betul-betul satu hamba istighfar pada dia, tak nanti lama tuan-tuan. Ini bukan wajah hebat tepi jalan kata. Ini adalah janji Allah. Tak nanti lama hamba dia istighfar lah. Tengoklah dalam beberapa tempoh yang singkat, segala keajaiban akan datang pada hidup dia. Keajaiban akan datang pada hidup kita dengan istighfar. Dan kemudian jiwa kita akan lunak akan benda yang kita nak buat yang baik. Kita tak mau buat yang salah, insya-Allah. Manusia buat salah, siapa pun. Tapi kita akan berusaha, kita akan ingat, kita minta ampun pada dia. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita dengan kita melakukan hal-hal yang saya sebut ni. Dan insya-Allah pada besok kita akan membicarakan tajuk yang lain, iaitu tentang waktu-waktu yang Allah mustajabkan doa. Allah ni mustajab doa dalam semua waktu, tapi waktu-waktu yang lebih dekat untuk kemustajaban doa daripada Allah terhadap doa-doa kita. Mudah-mudahan semua mendapat rahmat daripada perbincangan kita kali ini. Dan kalau ada siapa-siapa ada persoalan, mungkin dia boleh tulis di situ, dan mungkin kalau tak cukup masa hari ini, besok untuk saya jawab, insya-Allah. Saya suara masih kurang sikit. Semalam pun ada dialog dengan Buddhis, penganut Buddha. Saya harap penonton yang ikuti ini juga mengikuti, melihat dialog saya dengan penganut Buddha malam tadi berhubungan agama. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama dan dapat kita sama-sama usaha untuk menyampaikan mesej Islam kepada kawan-kawan kita di kalangan kaum Buddha dan selain daripada kaum Buddha. Kita hanya menyampaikan apa yang kita mampu. Urusan hidayah ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh tengok ada rakaman tu di FB saya. Boleh tengok di PMT dan Promedia Tajdid dan yang Suara Sunnah. Mereka semua rakam dan boleh ikuti, insya-Allah. Terima kasih banyak. Saya besok ada insya-Allah kita ada macam biasa rakaman ataupun ni live ni. Cuma hari Rabu saya tak pasti, saya nak pergi ke Riau. Kalau saya sempat dalam kereta, saya akan buat juga.
Jika tidak, insyaAllah next day tu di Riau, di Indonesia nanti. Bukan saya akan pergi ke Pekanbaru, di Pekanbaru. InsyaAllah nanti saya akan. Terima kasih banyak. Terima kasih jugalah kadang-kadang ramai orang hantar mesej nak bagi ubat tu lah, ubat ni. Terima kasih lah. Alhamdulillah. Okay. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.